Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah, 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya, ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap bicara, tutur kata, bacaan, wirid, zikir kami, dan dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan amal ibadah kami, ya Allah, hanya semata-mata kerana Engkau juga, ya Allah, tidak ada yang lain, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, untuk pertama kali saya ingin mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita semua di dalam keselamatan, dalam rahman Allah dan keberkahan, insya-Allah. Jadi pada pagi ini, pagi terakhir, pada pagi ini, pagi terakhir, saya bersiaran langsung dari rumah kami, dari rumah sewa kami di kampung desa Pahlawan, Ampang, Kuala Lumpur. Dan insya-Allah pagi esok kami akan bertolak, akan berpindah dan berhijrah terus ke Melaka, bermustautin pula di Melaka. Jadi pada pagi ini kesempatan diambil untuk meneruskan lagi bicara pagi muhasabah diri, dan insya-Allah kita akan bercuti beberapa hari untuk saya menyelesaikan perpindahan kami, insya-Allah, daripada Kuala Lumpur ke Melaka, bandaraya bersejarah. Insya-Allah, mudah-mudahan perpindahan ini, hijrah yang mubarakah, hijrah yang maqbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehendak Allah Ta'ala. Ya, ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan pasti akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak akan berlaku. Hakikatnya kita sedang melayari, tenggelam, merentasi, melalui segala apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada azali lagi. Jadi sebagaimana yang dijanjikan, pagi ini kita melihat sedikit tafsiran ayat 155 surah Al-Baqarah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, masing-masing memegang tafsir Al-Quran. Cuba kita hayati bersama. Bukan hanya sekadar menadah telinga, tetapi kita melihat sama-sama tentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Firmanullah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah
ayat 155 sehinggalah ayat 157. Cuma kita nak bicara sedikit saja sebenarnya pagi ni untuk cukupkan masa dalam tempoh 20 minit ini, sedikit saja, iaitulah kita tumpukan pada ayat 155. Artinya, bukan makna, sebab itulah pesan Allah dan Tuan Guru saya, Allah dan Tuan Guru Pak Suhamid Gunung Bacut, Kelantan. Ini seorang guru sufi yang Masya Allah, qaddasallahu sirrah. Ketika beliau membaca ayat-ayat Quran, beliau tak pernah mengatakan maknanya. Kerana guru-guru beliau mengajar bukan dia dari segi beradab, jangan kata makna. Kerana makna yang sebenarnya kita tidak tahu. Wallahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang lebih tahu hakikat apa sebenarnya di sebalik ayat-ayat Allah. Cuma kita sebut sebagai ertinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat 155 surah Al-Baqarah. Demi sesungguhnya, wallahi, demi sesungguhnya, kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu. Walaupun kum ni, dhamir kum ini, ganti nama kum itu dituju pada semua secara umum, tetapi secara khususnya kepada kita orang-orang yang beriman. Dan demi sesungguhnya, kata Allah, kami pasti akan menguji kamu, wahai manusia, khususnya kamu orang-orang yang beriman. Pasti. Kita orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Itu sudah pasti. Diuji dengan apa? Bisyai'in ay biqalilin. Dengan sedikit daripada perasaan takut. Takut, bimbang, takut hilang kerja, takut tak ada peluang, takut kena macam-macam. Rasa takut, kebimbangan. Ini ujian. Pasti ada. Sebab ini akan diuji oleh Allah kepada kita. Lebih-lebih lagi kita orang beriman. Takut orang marah, takut orang kata, macam-macam takut kita ni. Takut bayang-bayang, takut hantu. Tuhan tak takut tapi takut hantu, macam-macam. Kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai rasa takut, bimbang, takut hilang pekerjaan, takut itu, macam-macam. Walju, yang keduanya, kata Allah, kami akan menguji kamu, wahai manusia, khususnya orang beriman, dengan sedikit rasa lapar. Boleh jadi dengan sebab PKP ini, keuangan kita sangat terhad, makan pun ala qadar, terpaksa ikat perut, nak buat macam mana? Orang ada simpanan duit, tak ada masalah, dalam bank 50-60, 100 ribu, tak ada hal. 3-4 tahun PKP pun no problem. Bagi orang yang ada harta banyak lah dalam bank. Tapi orang yang tak ada, yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais malam makan malam, macam mana mereka? Ikat perut, kesian. Boleh jadi dengan sebab musibah bala COVID ini, sebagian orang terpaksa ikat perut, menahan lapar. Kalau dulu boleh satu hari makan sampai 5-6 kali, tapi hari ini makan, minum pagi, makan tengah hari, makan malam 3 kali saja, tak boleh lebih. Terpaksa. Ini ujian. Inilah ujian yang dihadapkan oleh Allah kepada kita semua. Itu sebahagian. Kemudian, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِنَقْصٍ. Naqsin watu wal ataf. Kalau orang belajar bahasa Arab, watu wal ataf. Ataf berkata bisyai'in. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu binaqsin, dengan kekurangan minal amwa, daripada harta. Allah Ta'ala uji kita semua dengan kekurangan harta. Kalau dulu, Masya Allah, kita punya perniagaan bisnes kita ni sebulan 5-6 ribu, senang-senang boleh dapat dulu sebelum PKP. Tapi lah ni, sekarang ni, Allah,
nak dapat 3,000, 2,000 pun jenuh. Itu yang terpaksa jual, terpaksa berhentikan, terpaksa operasi, terpaksa diberhenti, terpaksa dikurangkan dan macam-macam lagi. Ini ujian. Kekurangan harta. Allah, ujian. Ujian. Dan banyak orang yang sangat terkesan dengan PKP ini menyebabkan mereka kekurangan belanja. Semalam banyak orang berkongsi masalah dengan saya, bercerita masalah. Setengah-setengahnya ada yang setengah-setengah daripada setengah tu mereka tak mampu nak bayar sewa rumah, terpaksa berpindah ke rumah ibu dan ayah di kampung. Terpaksa. Terpaksa. Daripada sewa di kondominium, terpaksa sewa di rumah flat biasa saja. Terpaksa. Sebab kekurangan uang, kekurangan belanja, kekurangan harta. Ini ujian. Wala nabluwannakum binaqsin minal amwal. Allah pasti akan uji kamu, khususnya kita orang beriman, dengan kekurangan harta. Kemudian wal anfus, dan Allah Ta'ala uji kamu, Allah pasti akan menguji kita semua, khusus kita orang beriman ni, naqsi minal anfus, kekurangan daripada diri. Sama ada diri tu pada tubuh badan kita sendiri. Kita jatuh sakit, kekuatan kita sudah mulai berkurangan, tubuh kita jadi tidak kuat, macam-macam ujian. Ataupun boleh jadi dengan sebab kematian orang-orang kita sayangi. Saya pun 2-3 hari lepas ada sahabat baik saya, Allahyarham, umurnya sebaya dengan saya. Allahyarham Ustaz Ahyad bin Ismail, Allahu yarhamuhu wa yadkhiluhu fi fasihil jinan, amin ya rabbal alamin. Dia duduk di Seremban, di Parui. Allahyarham, mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan ruh sahabat saya ni Ustaz Ahyad bin Ismail dalam di kalangan orang yang salih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri di atas ruhnya dengan cucuran rahmat yang seluasnya, amin ya rabbal alamin. Saya dengan sahabat saya Ustaz Ahyad bin Ismail tadi, dan Ustaz Asri bin Ibrahim. Siapa kenal Ustaz Asri? Penyanyi utama kumpulan Ar-Rabbani. Sama umurnya dengan saya. Mereka berdua telah pergi terlebih dahulu. Ini kita tidak tahu bila pula masanya kita pula kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wal anfus. Boleh jadi kita kehilangan orang yang kita sayangi. Boleh jadi ibu dan ayah kita. Boleh jadi isteri atau suami ataupun anak-anak kita yang kita sayangi. Itu ujian. Wathamarat. Seterusnya, kamu, kata Allah, kami akan pasti menguji kamu, wahai manusia, wahai orang beriman, binaqsin minats thamarat, dengan kekurangan daripada buah-buahan. Boleh jadi kalau kita pakai pada zahir ayat, thamarat ni boleh jadi kerana apa? Boleh jadi kerana kemarau yang panjang, tidak cukup air untuk tumbuh, untuk menyuburkan tanam-tanaman buah-buahan ini, menyebabkan jadi kurang. Ini ujian. Itu kalau jenis buah-buahan lah, kita kias pula. Kalau kita ini orang meniaga. Kalau dulu Masya Allah kedai makan sampai 5-6 biji, 5-6 buah kedai makan. Hari ini 3 biji terpaksa tutup, tinggal bertahan 2 restoran, 2 kedai makan. Yang lain tak boleh nak buka, tak boleh nak teruskan. Sebab pelanggan terlampau sedikit. Boleh jadi kekurangan itu. Lalu ditutup ayat ini dengan wabashiris sabirin. Allah uji kita dengan rasa takut. Allah uji kita dengan rasa lapar. Allah uji kita kekurangan harta. Allah Ta'ala uji kita dengan kekurangan segi diri kita sendiri, sakit ke apa ke, ataupun Allah uji kita dengan kehilangan orang yang kita sayangi. Dan Allah Ta'ala uji dengan kehidupan pencarian kita yang berkurangan. Maka wabashiris sabirin, berilah wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, bashir, bisyarah, berikan khabar gembira kepada mereka yang diuji itu, as-sabirin, orang-orang yang sabar.
Jadi tidak ada jalan lain. Berdasarkan kepada ayat ni, Allah Ta'ala tutup, wabashiris sabirin, kita hendaklah sabar. Jika kita diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan diri, keluarga, kekurangan harta benda, kekurangan kehidupan kita, jawapan tidak ada lain, hendaklah kita kena sabar. Allah yarham tuan guru saya, Tuan Guru Haji Hashim, Pondok Pasir Tumbuh. Saya dulu lepas habis belajar di Universiti Melaya, dalam Fakulti Usuluddin, Akademi Islam Universiti Melaya, setelah tamat, saya bekerja sekejap di Kuala Lumpur. Kemudian belajar di Melaka dengan abang ipau saya, Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Jaafar. Dan setelah itu barulah saya memondok di Pondok Pasir Tumbuh di Kelantan. Allah yarham Tuan Guru Haji Hashim. Saya sempat belajar menadah kitab Minhajul Abidin ila Jannatil Rabbil Alamin. Setiap hari Selasa, pagi Selasa. Tapi sayang tak sempat nak khatam. Antara lain yang selalu diungkapkan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Hashim berkaitan dengan sabar. Dia kata apa? Ada satu pepatah Arab, dia kata as-sabru kas-sibri. Sabar ni seperti jadam, pahit. Sad-ba-ra. Sabrun. Sad-ba-ra. Sibrun. Huruf yang sama, perkataan, kalimah yang sama, tapi erti berbeza. Sad-ba-ra sabrun maknanya sabar. Tapi kalau sad-ba-ra sibrun maknanya jadam. Inilah Masya Allah bahasa Arab. Jangan main-main. Lepas tu tolong berhati-hati. Orang yang gairah nak baca ayat Quran, nak tafsir sendiri dengan fikir, jangan. Ini ayat Quran. Ini bahasa Arab. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar wal iyaz billah. Siapa-siapa yang mentafsirkan Al-Quran tu dengan akal fikiran dia semata-mata, dengan nafsu dia. Minta maaf cakap, kalau orang politik, bila dia baca ayat Quran, maka ayat itu lebih cenderung kepada kepolitikan dia. Misalan, jaga, berhati-hati. Kita kena amanah dengan ayat Quran ini. Bila kita baca Al-Quran, dia ada sababun nuzul dia, sebab turun ayat. Sama ada khusus ataupun umum. Bila kita baca hadis, ada dipanggil sababul wurudul hadis, sebab datang hadis. Bukan main lapu, bukan main hontam saja, tuan-tuan. Kan? Ini dapat mikrofon, baca ayat Quran, pung-pang, tanpa dinyatakan tafsiran mana diambil. Daripada tafsir Qurtubi ke, tafsir Ibnu Kathir ke, At-Tabari ke, Al-Kushairi ke, Ibnu Abbas ke, tafsir An-Nasafi ke, tafsir Jalalain sebagainya, tak ada sebut. Dia baca Quran tu dipakai fikir, logik akan dia bahas. Lepas tu dikaitkan dengan bicara politik dia sebagai contoh. Jadi berhati-hati, tuan-tuan. Bila kita nak huraikan ayat Quran hadis, kena cermat, ni ayat Quran. Bahasa Arab ni. Sabrun, sad-ba-ra. Tiga huruf je, sad-ba-ra. Sad-ba-ra, bila dia baca sabrun, artinya sabar. Sad-ba-ra juga, bila dibaca dengan sibrun, mana jadam. Jadi Allah yarham Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Hashim kata apa? As-sabru kas-sibri. Sabar ni seperti jadam. Murun fi mudhaqati. Rasa pahit. Kita bila letak lidah mudhaqah, bila rasa tu rasa pahit, jadam memang pahit. Ke ada yang tak tahu jadam tu macam mana? Tengok dalam Google lah, apa tu jadam. Memang pahit. Sangat pahit. Tapi wa awaqibuhu ahla minal asali. Allahu akbar. Tapi kalau kita sabar ni, sabar buat taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian bala ni, kalau kita betul-betul sabar dan redha, maka
Dianya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Allah. Ya. Macam anak kita lah, macam kita dulu lah, pengalaman saya belajar di Universiti Melaya, macam kita pengalaman, ya, kita bertungkus lumus, bersengkang mata, ya, belajar, ya, belajar, study, kita sabar. Tapi bila kita dapat, ya, keputusan periksa tu cemerlang, kita rasa apa? Nikmatnya, hilang kepenatan. Ya, itu katakan wa awaqibuhu, ya, akhir kesudahan kita berkat kita sabar tu ahla minal asal, lebih manis daripada madu lagi. Madu tu manis, tapi manis lagi kejayaan, ya, yang kita peroleh berkat kita sabar dan kita redha dalam kita menerima ujian, dalam kita nak buat taat ataupun dalam kita meninggalkan maksiat. Allahu akbar. Ya. Itulah kata-kata Allah yang Tuan Guru Haji Hashim yang masih sampai sekarang masih saya teriang-iang di telinga saya. Ya, as-sabru kas-sibri. Ya, amrun fi mudhaqatihi wa awaqibu ahla minal asali. Ya, sabar ni, as-sabru ni macam jadam pahit, tapi, ya, pahit bila letak di lidah rasa pahit, tapi wa awaqibu, akibatnya, ya, akhirnya kita akan dapat, ya, natijahnya lebih manis daripada madu. Jadi rupanya saya tak sempat nak menghuraikan lebih panjang, masa dah cukup, masa dah time. Ya, saya tinggalkan dahulu, insya-Allah kita akan sambung nanti. Kita akan buat live langsung pelak daripada Taman Bukit Katil Melaka, ya, apa khabar Melaka. Insya-Allah pagi esok kami sekeluarga lepas subuh kami sudah bersiap-siap, ya, dengan lori sekali untuk angkut semua barang-barang rumah kami untuk kami berpindah ke Melaka terus. Kami akan bermustautin di Melaka. Ya. Di Kuala Lumpur ni kami bermukim, bukan bermustautin, ya. Tapi di Melaka insya-Allah kami bermustautin. Terima kasih di atas sokongan, ya, tontonan daripada semua yang menonton. Jadikan ini sebagai tontonan dan tuntunan kepada kita bersama, insya-Allah. Tolong share-sharekan, tolong kongsi-kongsikan. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini menjadi asbab orang lain jadi terubat jiwa dan hati mereka. Ya, sebab hari ini tidak sedikit manusia yang jiwa dan hati mereka dalam keadaan sedih, dalam keadaan runsing dan macam-macam. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsi ini dapat mengubati, ya, jiwa yang sedang terseksa, hati yang sedang merana dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tak ada cara lain melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, apa timbul merah-merah, ya, macam marah tu, ya. Suka ke tak suka tu, Masya Allah. Tak apalah, itu respon daripada orang yang menonton. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, dan doakan saya supaya perpindahan saya ke Melaka pagi esok dipermudahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma altuf bi ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da' wa afina minal bala. Ya mujibad da'awat farrij 'annal kurubat. Ya arhamar rahimin sallimna wal muslimin. Ya arhamar rahimin sallimna wal muslimin. Rabbi sallim sallim. Rabbi sallim sallim. Ya amanal khaifin
آمنا مما نخاف يا آمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا آمان الخائفين نجنا مما نخاف بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan bersyarah langsung nanti di Taman Bukit Katil Melaka insyaAllah. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.